Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam darah terkawal 2025. Anda bersama saya Amir Zain dan ini berita AADK edisi 26 Julai 2021. Antara tajuk utama edisi ini, jangan pandang remeh tugas pasukan keselamatan, pengoperasian pejabat mengikut fasa, PGH beroperasi 24 jam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengingatkan kepada orang ramai untuk tidak memandang remeh tugas pasukan keselamatan yang kini berdepan dengan pelbagai risiko termasuk ancaman COVID-19. Beliau berkata tugas dan tanggungjawab pasukan keselamatan tidak hanya tertumpu kepada membendung penularan virus berkenaan, sebaliknya turut melaksanakan tugas dalam mengurangkan jenayah. Katanya tugas dan tanggungjawab yang diberikan mereka adalah demi memelihara keselamatan, keamanan dan kesejahteraan dalam negara. Jadi susahnya keadaan. Tolonglah. Okay. Bila dah tak cukup anggota, kita kena reinforce. Berapa ramai yang kita perlukan untuk COVID-19? Sekarang ini kita dah perlukan sehingga melebihi 55,000. What's the percentage? Cuba kita fikirkan. Masalah crime yang lain juga kita perlukan. We are not only talking about COVID-19. Crime yang lain, nak jaga balai, nak jaga lokap. You know, we are facing, jangan nampak yang dekat sekatan jalan raya saja, yang nak jaga dekat lokap tu. Okay. Nak jaga pergi tangkap yang melakukan kesalahan lain. Masalah narkotik, masalah AMLA, masalah orang curi duit berjuta-juta, bilion pun ada. Itu semua kumpulan-kumpulan yang terpaksa lakukan kerja-kerja yang lain. All this, you must understand that the police are actually not just look after COVID-19, but semua keseluruhan keselamatan dalam negara. Dalam pada itu, Hamzah turut mengajak semua rakyat untuk bekerjasama dalam usaha membendung penularan jangkitan COVID-19. Jadi, kalaulah kita dapat bekerjasama dengan PJRM, insya-Allah we will win melawan musuh COVID-19. So I want everyone to work and give us the support willingly, secara ikhlas, jujur, insyaAllah. The word stop taking the police for granted. Yes, that's the word. Don't take police for granted. Biarlah kita, kalau kita mereka yang nak perjuangkan human rights, perjuangkanlah sama nasib polis-polis kita yang ada. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Bertemu kembali. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali mengeluarkan garis panduan pengoperasian pejabat kerajaan mengikut fasa di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN berkaitan kehadiran, operasi kaunter perkhidmatan dan mesyuarat yang akan berkuasa mulai 26 Julai ini. Beliau dalam satu kenyataan berkata, ia selaras dengan pengumuman Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai perubahan kadar peratusan kehadiran ke pejabat bagi sektor awam berdasarkan perkembangan positif kadar vaksinasi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Selaras dengan arahan Ketua Setiausaha Negara
pihak pengurusan tertinggi Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mengambil keputusan dengan menetapkan kadar kehadiran dengan melihat pelbagai aspek termasuk keselamatan klien di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN dan keperluan semasa. Majlis Keselamatan Negara MKN sebelum ini mengeluarkan arahan bekerja dari rumah BDR sepenuhnya bagi pejabat sektor awam di negeri fasa 1 PPN dan hanya 20% kehadiran di pejabat dibenarkan bagi proses kerja yang tidak boleh dilaksanakan secara BDR. Muhammad Zuki berkata, Ketua Jabatan perlu menentukan kehadiran pegawai yang diperlukan di pejabat berdasarkan garis perolehan tersebut, manakala pelaksanaan BDR hendaklah berdasarkan kepada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5/2020 dasar bekerja dari rumah. Mengenai pengoperasian fasa 2 PPN, Muhammad Zuki berkata, kehadiran di pejabat adalah tidak melebihi 60%, manakala 40% bekerja dari rumah BDR serta mesyuarat atau perjumpaan secara fizikal adalah tidak dibenarkan sama sekali. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Baik, kita teruskan ke berita seterusnya. Pusat Gerakan Hotline PGH Agensi Antidadah Kebangsaan AADK beroperasi selama 24 jam dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN. Pengoperasian itu bagi tujuan aduan permasalahan isu dadah dan khidmat kaunseling kepada mereka yang memerlukan. Sementara itu, operasi di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN turut berjalan seperti biasa, namun ia hanya melibatkan klien dan kaki tangan agensi secara dalaman. Semua aktiviti di luar PUSPEN AADK termasuk lawatan keluarga, waris, orang awam, jabatan luar, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO ditangguhkan dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara PPN. Turut ditangguh ialah program atau aktiviti klien di luar PUSPEN dan program penempatan pekerjaan klien sebagai usaha mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Selain itu, AADK juga mengambil keputusan untuk menangguhkan program bersemuka klien dalam pengawasan bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, program bersama klien dalam pengawasan itu dilaksanakan secara atas talian. Sebarang pertanyaan berhubung khidmat aduan berkaitan permasalahan dadah dan khidmat kaunseling boleh hubungi nombor telefon yang tertera. Nah, tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK minggu ini. Jika sebelum ini, segmen Personality AADK memperkenalkan pegawai yang menjalankan tugas sebagai pegawai penguatkuasa, tetapi minggu ini kita akan berkongsi pegawai yang terlibat dengan usaha mencegah dalam memastikan kesejahteraan hidup komuniti dan masyarakat yang bebas dari najis dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Nufara Wahidah binti Abdul Rahman. Bertugas sebagai penolong pegawai anti dadah di Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Brickfields, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya di unit pencegahan dan kesedaran awam sebagai ketua unit pencegahan. Saya telah bertugas selama 13 tahun bermula pada tahun 2008 sehingga kini di AADK Daerah Brickfields lah. Saya membantu unit penguatkuasaan sebagai pegawai penyiasat membuka kertas siasatan lah. Dalam masa yang sama membantu pihak AADK Daerah Negeri untuk membawa kes-kes langgar syarat sebagai pegawai pendakwa. Panjang saya bertugas, pembahagian masa yang saya buat, saya akan adakan satu jadual yang mana saya akan hagikan untuk program pencegahan, bantu rawatan dan pemulihan dan juga untuk laksanakan tugas sampingan sebagai pegawai penyiasat dan juga pegawai pendakwa. Disebabkan oleh pandemik COVID-19, pelaksanaan program pencegahan dilakukan secara maya iaitu menggunakan aplikasi Microsoft Teams, Google Meet, Facebook Live dan juga Zoom. Jadi biasaannya segala program-program sepanjang pandemik COVID ni dilakukan secara webinar.
Antara cabaran yang dihadapi sepanjang bertugas di Agensi Kebangsaan Daerah Big Fields iaitu untuk mendapatkan kerjasama di antara komuniti setempat dalam melaksanakan program pendidikan pencegahan dan kesedaran awam, yang mana kita tahu masyarakat setempat ni mempunyai stigma dalam diri mereka dan juga mereka takut dengan persekitaran tempat tinggal mereka sekiranya mereka bekerjasama dengan pihak agensi. Sepanjang bertugas, pengalaman pahit yang saya hadapi adalah apabila pihak kami nak melaksanakan program di satu kawasan yang mana dewan tersebut telah ditutup oleh masyarakat setempat akibat daripada stigma tadi. Sepanjang bertugas juga saya ada mendapat pengalaman manis yang mana apabila melihat anak-anak didik iaitu daripada program PINTA dan juga SHIELD telah berjaya ke peringkat yang lebih tinggi, yang mana sewaktu program mereka adalah dikategorikan sebagai remaja dan murid berisiko, tetapi setelah habis sekolah mereka berjumpa saya dan beritahu yang mereka telah melanjutkan pelajaran ke universiti dan juga kolej serta mendapat kerja yang lebih baik. Okey, saya mempunyai sebenarnya banyaklah hobi, tapi dua yang paling utama. Yang utamanya, yang pertama hobi saya adalah membaca. Saya mempunyai koleksi novel dan juga buku yang memberi manfaatlah kepada tugas saya sebagai pegawai ADK. Pesanan saya untuk masyarakat luar, pencegahan dadah tu bermula dari rumah. Jadi sebagai ibu bapa, pentingnya untuk mengawal selia anak-anak supaya tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah, kerana apabila seseorang tu telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah, rawatan atau pemulihan untuk seseorang tu mengambil tempoh masa yang lama. Mencegah lebih baik daripada merawat. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Segmen Personality ADK menutup tirai berita AADK kali ini. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang ditetapkan, kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.